Betul juga doktor, sikit-sikit kapi, sikit-sikit sesat. Ya. Jam lah. Saya suka dalam orang Melayu kita ni biasanya sekarang ni alhamdulillah rajin baca al-ma'thurat. Antara wirid al-ma'thurat disebut Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta dilindung daripada penyakit malas. Dalam buku ini doktor ada menyebut tentang teguran kemalasan kita dalam beragama. Dia malas, dia nak cari shortcut. Kalau bisnes, dia nak berniaga hari ni semalam untung. Beragama, dia nak beragama hari ni minggu lepas masuk syurga. Macam mana doktor? Ini ada satu penyakit di kalangan dua pihak. Satu di kalangan orang awam, satu di kalangan golongan agama itu sendiri. Di mana sebahagian golongan agama dia nak jadikan agama itu begitu eksklusif. Oleh kerana awak orang biasa, awak jangan tanya ni apa sebab dalil-dalil ni, awak tak perlu tahu. Kalau awak tanya, kalau awak tahu, awak kira cabar kita ataupun awak kira lemah imannya. Kurang iman Kurang imannya. Jadi dia tak mau kita tahu. Dia macam saya selalu buat contoh, kita mungkin tidak tahu pada satu tahap sebagai mujtahid. Tapi sekurang-kurangnya kita mengetahui alasan-alasan mengapa agama, kalaulah kata sebab tu dalam semua bab. Kenapa saya kena sembahyang ini? Kenapa saya kena buat begini? Dia kena bagi tahu kerana agama bukan milik ustaz, bukan milik mufti, bukan milik sesiapa. Agama milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu buat contoh kalau kita pergi beli kenderaan, kereta. Pergi tengok kereta. Kita tanya, abang, kereta ni bagus ke? Dia kata, awak siapa? Awak engineer ke? Kalau awak engineer jangan tanya, beli saja. Saya engineer. Inilah yang cuba dibuat oleh sebahagian orang kepada kita dalam beragama. Dengar dan taat. Dengar dan taat tanpa mengetahui sebab. Kita mungkin tidak ijtihad, tetapi sekurang-kurangnya kita ittiba'. Kita mengikut dengan mengetahui. Kerana agama menyatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu, kerana pendengaran, penglihatan kamu dan jiwa kamu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita mesti tahu apabila ustaz tu kata buat begini, alasannya apa ustaz? Kita bimbang ustaz pun tak tahu alasannya. Kalau dia apa ambil? Sekurang-kurangnya dia kena tahu. Mungkin kita tidak berkemampuan untuk membatalkan ijtihad orang lain kerana kita bukan mujtahid, tapi kita berhak untuk mengetahui alasan para setiap mujtahid dengan kadar-kadarnya. Melainkan kita ni sampai kepada satu peringkat 2+2 pun tak larang nak fikirlah. Tak apalah, ketika itu kita ikut je lah. Maknanya doktor, sekiranya sebab dalam isu ini ada juga mengatakan biarlah orang awam kan, tak perlu cerita nanti dia penin. Kan orang awam tak perlu kita bagi tahu alasan, nanti dia bengong. Biarlah orang awam tak perlu cerita segala sebab musabab, nanti dia jadi keliru, akhir sekali makin jauh pada agama. Macam mana tu? Dan kalau kita dalam masa yang sama, ironiknya kita kata kita balik pada Quran dan Sunnah. Semua penceramah sama, tapi bila datang cakap, kita tak payahlah nak tahu alasan Quran dan Sunnah, ikut je apa ulama cakap. Kita ni siapa? Inilah yang akan menyebabkan ramai orang telah exploit. Maka ramai golongan agama di dalam aliran-aliran yang berbagai dalam dunia ini menggunakan status sebagai mufti, status sebagai syekh, ustaz dan macam-macam lagi untuk menjadikan pengikutnya ikut tanpa perlu pengikutnya tahu atas apa alasan mereka mengikutnya. Nabi SAW larang. Sehingga di dalam hadis yang kita tahu bagaimana Nabi lantik ketua patrol pasukan yang pergi Syariah, yang pergi untuk buat memantau kepada tentera. Tapi apabila ketua mereka marah, minta mereka terjun dalam api. Mereka terbahagi antara dua. Ketua ni dilantik oleh Nabi. Nabi suruh kita taat. Tapi masuk dalam api bukan. Kita ikut Nabi kerana tak mau masuk api. Mana nak buat? Akhirnya mereka, api pun dah terpadam dan ketua dia pun dah reda marah. Benda ni dibawa balik pada Nabi. Nabi kata lau dakhalu ma kharaju minna. Jika mereka masuk, mereka takkan keluar daripadanya lagi. Maksudnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam perkara maksiat pada Khaliq. Ini benda yang bukan saja berhubung dengan golongan agama, berhubung dengan orang politik juga, berhubung dengan parti politik juga. Apa sahaja kita tak boleh ikut perkara yang kita tak tahu benar ataupun salah. Nabi kata, Nabi larang orang
man qatala tahta rayatin imiyah yad'u ila asabatin atau yaghdab li asabatin faqutil faqitlatun jahiliyah. Sesiapa yang berperang di bawah bendera kebutaan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, di bawah bendera kebutaan, menyeru kepada kepuakan fanatik dan mati dan marah kerana fanatik, mati dalam keadaan jahiliyah. Apa saja dalam dunia ni, jangan ikut saya, jangan ikut sesiapa, tapi tanya atas apa alasan. Melainkan kita dah tak mampu pada satu keadaan dan hujahnya bercampur-campur. Mana-mana mujtahid kita tak dapat bezakan, mana-mana mujtahid pun kita ikut, kita percaya mereka berada pada penghujahan yang diizinkan oleh agama. Selagi kita mampu tahu, kita kena. Kita tanya semua. Nak beli handphone, kita bukan pakar pun, kita tanya handphone ni berapa megapiksel dia, berapa gambar, kita tanya. Nak beli kereta, kita tanya. Betul? Nak buat rumah, kita tanya. Adakah nak berugama, kita tak mau tanya langsung, kenapa golongan agama menyuruh kita buat begini ataupun begitu. Barangkali disebabkan inilah maka wujudnya golongan free thinker. Dia rasa tension, nak tanya tak boleh. Kalau tanya kena marah. Lepas tu pula bila dia jawab pula, ditanya lagi, dia kata, kau dengar lah, kau siapa? Barangkali sebab itu ke? Ya. Sebab itu kerana kadang-kala kita mewarisi naratif lama yang kadang-kadang golongan agama itu sendiri tidak berapa tahu tentang apakah yang dia warisi itu kuat ataupun tidak. Saya selalu buat contoh lama. Ini contoh orang dulu. Kenapa, apa wujudnya, apa bukti wujudnya Tuhan? Kerana wujudnya alam ini. Kenapa adanya alam ini, adanya Tuhan? Kerana mustahil ada benda yang ada, tidak ada penciptanya. Tapi kalau kita meri pada zaman sekarang, dia kata di atas falsafah yang sama, Tuhan yang ada, siapa penciptanya? Kerana awak telah buat satu kaedah, setiap yang ada mesti ada penciptanya. Oh, dia kata Tuhan tak boleh tanyalah. Sebab itu saya rasa golongan agama juga perlu untuk kembali menyemak penghujahan dan uslub dan metod yang mereka guna di dalam berhujah dan memperkatakan berhubungan agama. Manusia tak sama antara zaman dan cara mereka berfikir. Generasi ini mereka ada benda yang mereka baca dan ada hujah-hujah yang bukan dalam negara saja, luar negara mereka baca. Dia memerlukan jawapan yang tuntas berhubung dengan agama. Sebab itu ini yang kita seru, supaya golongan agama menyemak alasan, dalil dan melihat realiti sejauh mana ia kukuh untuk dikemukakan pada zaman ini.